Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana bihi wa amila a'malan salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pertama-tamanya pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, kita mulakan dulu pertemuan yang berbahagia ini dengan sama-sama kita rafa'kan kesyukuran yang tak terhingganya di atas muka bumi Allah, iaitulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia rahmat dan inayahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan untuk memanjangkan usia kita, diberi peluang kita dengan pelbagai kemudahan dan kesempatan, dikurniakan kita dengan iman, Islam, tauhid dan ma'arifah. Ini semua merupakan unsur-unsur penting untuk benar-benar membahagiakan diri kita dengan kehidupan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan mendapat syurga, iaitulah syurga yang penuh dengan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, yang paling penting sekali ialah Tuhan tidak jadikan kita lalai dan lupa dengan nikmat, kerana ada juga nikmat yang Tuhan beri menjadikan kita ingat pada Allah. Maknanya nikmat yang Tuhan beri kepada kita itu, iaitulah bahawa sesungguhnya ia merupakan nikmat yang diberi di sebalik sifat kasih Allah Ta'ala kepada kita. Tapi ada juga Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada manusia, menjadikan seseorang itu hanyut dengan nikmat. Akhirnya dengan nikmat tadi dia melakukan dosa. Lagi banyak pemberian yang Tuhan beri, maka lagi banyak penderhakaannya pada Allah. Maka ulama buat kesimpulan itu bukan nikmat, tapi itu merupakan satu
iaitu istidraj, iaitulah satu istilah yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pemberian demi pemberian, menjadikan seseorang itu lalai dan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi kita ini tidak ada pada kita, tuan-tuan. Teringat saya sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah riwayat Imam Tabrani, Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, iaitulah bagaimana satu hari Nabi menyebut kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi sebut, idza ra'aitallah yan'imu ala abdin wa yun'imu ala abdin wa huwa muqimun ala ma'siyatin fahuwa mustadrijun, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitallah, apabila kamu melihat Allah, yun'imu ala abdin, tetap mengurniakan nikmat kepada seorang hamba, tetap memberikan nikmat seorang hamba, malah menambahkan nikmat pada seorang hamba, wa huwa muqimun ala ma'siyatin, sedangkan ia bergelumang dengan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Malah lagi banyak dia bergelumang dengan dosa, lagi senang dia, lagi mewah dia, lagi melimpah ruah pemberian Allah taala kepada dia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mustadrijun, maka dia termasuk orang yang dikurniakan bukan lagi itu nikmat, tetapi istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahayanya istidraj ni, tuan-tuan, apabila Tuhan bagi kat kita, Tuhan tak berkenan kepada kita, ia akan pelan-pelan menutup hati kita. Bila hati kita tertutup, cukup payah untuk masuk sebarang hidayah dan taufik daripada Allah. Hidayah tak masuk dah, petunjuk tentu tak masuk dah, apatah lagi taufik pula tak masuk. Taufik ni apa dia pula? Kata ulama, harakatul qalbi li ta'atillah, satu gerakan yang kuat dalam hati yang menggerakkan kita untuk taat pada Allah. Jadi taufik pun kita tak dapat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, wa na'udzubillah wal a'yadzubillah. Yang ni yang saya sebut tadi, kita patut syukur sungguh-sungguh kerana Tuhan bagi kat kita nikmat, betul-betul nikmat. Tuhan bagi lapang masa, kita gunakan untuk hadir di rumah Allah berjamaah. Kemudiannya, iaitulah maknanya mendengar peringatan Allah, peringatan Nabi dan peringatan ulama. Tuhan bagi kekayaan pada kita, kita gunakan untuk infak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi masa lapang yang banyak. Contohnya, kita sudah tidak terikat dengan kerja, kita sudah bersara dan sebagainya, maka masa tu cukup panjang bagi kita, tapi kita dapat manfaatkan masa dengan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Itu anugerah yang paling ulung daripada Allah. Terima baik-baik, hayati baik-baik, dan kemudian manfaatkan dengan sempurna. Minta supaya Tuhan tambahkan lagi melalui syukur kita pada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan pun sebut dalam Al-Quran yang kita sebut selalu, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Iaitulah disebut terang-terang apa dia kata Allah, dan ketika mana wa iz ta'azzana rabbukum, ketika mana Tuhan kamu telah memberitahu kepada kamu, la in syakartum, demi sesungguhnya jika kamu termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur, maka sesungguhnya kamu akan ditambahkan dengan segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wala in kafartum, demi sesungguhnya jika kamu kufur, maka sesungguhnya iaitulah kamu termasuk orang-orang yang akan diberi azab yang bersangatan oleh Allah. Alhamdulillah. Cukuplah itu sebagai satu muqaddimah. Kita mula balik perbicaraan kitab kita malam ni, tuan-tuan. Masih lagi perbincangan kitab yang berlegar, kitab yang bernama Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, tempat terbit 2 bulan purnama dan tempat perhimpunan 2 lautan. Tok Guru dulu merupakan ulama-ulama yang menguasai ilmu Arab. Pasal itu dia buh nama tu, dari segi nama tu pun seolah-olah dia telah memperkenalkan kita seluruh isi kitab. Sehingga ada ulama lain dia tafsir maksud Majma'ul Bahrain, tempat perhimpunan Matla'ul Badrain, tempat terbit 2 lautan, tempat terbit 2 bulan purnama. Bulan purnama yang dimaksudkan ialah syariat dan juga akidah. Pasal itu kitab kita ni mula-mula dulu dia sentuh bab akidah. Sebab apa sentuh mula bab akidah? Pasal akidah tu penting. Akidah itulah yang menjadi asas. Kemudian iaitulah dia sentuh tentang syariat, hukum hakam yang mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada hukum hakam itu disebut dengan ibadah, iaitulah tentang bagaimana kita diikat dengan, iaitulah memperhambakan diri pada Allah. Begitu juga hukum hakam itu berlegar tentang persoalan munakahat, hubungan di antara iaitulah sesama kita lelaki dan perempuan, mulanya haram kemudian hendak dihalalkan. Begitu juga hukum hakam yang berlegar tentang muamalah, pergaulan sesama manusia di atas muka bumi Allah. Masuk di dalamnya hukum sewa menyewa, hukum jual beli dan sebagainya. Begitu juga hukum hakam yang melibatkan tentang jinayat, iaitulah hukuman Allah Ta'ala bagi sesiapa yang melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud Matla'ul Badrain dan juga Majma'ul Bahrain. Kitab hebat ini disusun oleh seorang pengarang yang utama daripada bumi Fatani Darussalam yang bernama Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Dia merupakan pengarang yang produktif. Ada 80 karya dia yang besar-besar yang dikenali oleh manusia yang lain. Banyak lagi karya dia orang tak kenal, tuan-tuan. Antara karya dia yang paling hebat, yang kitab yang ada depan kita malam ni, iaitulah Matla'ul Badrain. Begitu juga Usyahul Afrah. Begitu juga iaitulah Bahrul Wafi. Semuanya menceritakan tentang iaitulah akidah dan syariat. Jadi kita sambung kitab kita malam ni, tuan-tuan. Muka surat 27 nak masuk kepada muka surat 28.
28 masih lagi, iaitulah tajuk kita membicarakan, iaitulah tentang persoalan taharah, dan di penghujung tajuk taharah iaitulah kita membincangkan tentang haid, nifas dan wiladah. Jadi habis dah kita bincang, maka kita masuk balik yang ada hubung kait dengan haid, tapi hak yang ni dia melibatkan laki-laki dan perempuan, iaitulah orang-orang yang berjunub, yakni orang-orang yang berhadas besar. Jadi tajuk kita masih lagi iaitulah persoalan tentang orang yang berjunub. Apa yang diharamkan dilakukan oleh orang yang berjunub? Maknanya orang yang berjunub, orang yang berhadas besar, dia tidak dan belum mandi janabah, maka hukumnya haram untuk dia lakukan perkara-perkara ini. Kita tahu dah, memang doa amai selalu dah, tapi kita nak skip pun tak boleh. Dah nama kitab, adab dengan kitab, saya ingat lagi Tok Guru saya cukup pesan dulu, iaitulah satu, bila kita baca kitab orang ni, maka kena jagalah adab dengan kitab orang. Sebab itu kalau boleh buka daripada kulit, habis pun dengan kulit. Jangan duk lompat. Itu salah satu bentuk tidak beradab dengan kitab. Kita ambil kitab orang. Pasal itu kalau kita contohlah, lepas tu banyak lagi adab dia. Kalau nak kita baca-baca mungkin ada tersangkut tang mana-mana, silap tang mana-mana, maka kita kena sebut yang betulnya dengan ditambah la'alla sawab. Pasal kita ambil kitab orang, kena beradab lah. Kalau hang pandai karang kitab sendiri, senang faham gitu memang serenda lah tuan-tuan, habang tu terang. Sebab karang kitab ni juga satu karamah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Tak tahulah kalau orang lain, tapi kalau saya pun hari tu ada orang dia sebut kat saya, dia kata kalau ustaz tak ada besok, apa peninggalan ustaz kepada kami, bekal kepada kami? Dia perangat saya tuan-tuan. Lalu buatlah satu risalah ke, ataupun buku ke apa ke dan sebagainya, cuba buat. Cuba tinggal kat kami satu, orang panggil apa, pesaka lah. Kalau ustaz tak ada besok, kami boleh tengok lah kurang-kurang risalah tu ditulis oleh Al-Faqir Ustaz Badrul bin Abdul Rahman. Tak apalah, saya pun waktu tu maknanya dia main nak share, tak apa, beli komputer riba punya nak buatnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak apalah, kita pun susunlah sedikit sebanyak daripada kitab, buka kitab ni susun nak buat kononnya risalah ni tuan-tuan. Dapatlah tape tak sampai 3 muka surat, lepas tu dia segan, dia jadi lagu mana tak tahu, dengan sibuk kok ni apa semua, tinggal dengan ayat tu sampai komputer tu pun jahanam dah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bila kita tengok lagu tu baru tahu bukan mudah. Yang ni kira satu karamah daripada Allah. Ulama dulu tak ada komputer apa pun. Dia cuma dengan orang panggil kalam, dengan dakwat, kemudian warakah, tahu-tahu dia boleh lahirkan karya-karya yang cukup hebat. Itu saya kata karamah, iaitulah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu hebat lagu mana pun kita, mau tak mau kena baca kitab orang. Bila baca kitab orang, kena beradab dengan kitab orang ni tuan-tuan. Baik, jadi kita sambung lagi, iaitulah perkara bermula haram atas orang yang berjunub itu. Maknanya haram dilakukan oleh orang yang berjunub. Kita dah baca sikit antara haram tu semayang, kemudian baca Quran,
dan juga menyentuh Al-Quran. Jadi kita sambung pada muka surat 28. Saya silap tadi. Permulaan muka surat 28. Sambung lagi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia sebut yang terakhir dulu, dan tawaf sama ada tawaf fardu ataupun sunat. Hukumnya haram bagi orang yang berjunub. Sambung qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan haram juga bagi orang yang berjunub, iaitulah diam di dalam masjid. Maksud diam dalam masjid ni maknanya dia duduk dalam masjid. Tambah-tambah kalau dia berniat dengan niat i'tikaf pula. Jadi ada sebahagian ulama kata dia niat i'tikaf, kata dia i'tikaf, dia mai duduk dalam masjid tapi dia berjunub, maka hukumnya haram tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Apatah lagi kalau dia berniat niat i'tikaf. Bila niat i'tikaf dia berjunub dan dia sedar, maka di situ implikasinya satu, hukumnya haram, dan yang kedua dia diihtimalkan sebagai orang yang nak menghina masjid tuan-tuan, yang merupakan satu tempat yang cukup suci, yang merupakan tempat keagungan manusia di atas tempat keagungan Allah, yang tempat keagungan yang maknanya diagungkan oleh manusia kerana dia termasuk syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia tuan-tuan. Dan disebut oleh ulama diam dalam masjid tu jika qadar tamak-ninah sekalipun. Maksud qadar tamak-ninah ni duk tak lama syat tamak-ninah lama mana tuan-tuan? Kan tamak-ninah kalau kita tengok, kita ambil contoh rukun sembahyang, dia sebut salah satu rukun ialah tamak-ninah. Contohnya rakaat, lepas itu tamak-ninah dalam rakaat. Sebab itu dia tak boleh Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, tak ada tamak-ninah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi mengikut mazhab kita batal sembahyang, sebab tamak-ninah itu sebahagian daripada rukun sembahyang. Jadi ada orang tanya saya, kadar tamak-ninah ni lama mana? Pasal itu dia kait dengan sunat. Nak bagi nampak kadar tamak-ninah tu, iaitulah disebut oleh ulama, sebab itu disunatkan kita bertasbih di dalam rakaat tadi tuan-tuan, cukup sekali, walaupun sunat dia 3. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itulah kadar tamak-ninah. Lama tu lah. Berapa lama? Kira lah berapa saat. Berapa saat saja duduk pun, maka dikirakan perbuatannya itu hukumnya haram. Dia menanggung dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaedahnya. Jadi mana dalil? Pandai-pandai kah Tok Guru pergi letak hukum ni? Hukumnya iaitulah haram. Maka dalilnya ialah berdasarkan kepada iaitulah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, iaitulah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, inni la uhillal masjidah, la uhillul masjidah lihaidin wala junubin. Itu antara hadis yang menjadi dalil pengharaman bagi orang yang berjunub. Iaitulah kata Nabi, ini sesungguhnya aku la uhillu, tidak aku halalkan. Jadi kalau Nabi tak halalkan, makna apa? Nabi berhukum haram lah. Ulama ambil dalil daripada situ, sebab Nabi kata la uhillu, tidak aku halalkan al masjidah, masjid ini
lihaidin, satunya untuk perempuan yang mempunyai haid. Nabi sebut lagu tu, aku tak halalkan masjid ini untuk perempuan yang sedang datang haid, wala junubin, dan juga orang yang sedang berjunub. Nabi sebut lagu tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Maka itu dalil yang cukup kuat. Ulama meletakkan hukumnya haram, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, untuk sama-sama kita ambil i'tibar. Okey, baik. Jadi satu persoalan mungkin timbul di benak kita, yang kata diam ni lagu mana? Duduk dia masuk dalam masjid, dia duduk. Macam mana kalau lalu? Maksud lalu ni, dia masuk pintu sana, dia keluar pintu sana. Contohlah, dia sedang berjunub. Dia masuk pintu sana, dia keluar pintu sana. Tu lalu, bukan duduk. Diam ni makna berhenti duduk, walaupun sekadar tamak ni apatah lagi duduk lagi lama. Yang ni lalu. Jadi disebut di sini dan tiada haram. Dan ni kalau kita mengaji Arab bukan waw ataf. Yang ni ialah waw lil hal. Maknanya disebut tetapi. Kena buah makna lagu tu. Baru faham. Tetapi tiada haram lalu dalam masjid bagi orang yang berjunub. Maknanya kalau dia berhadas besar, dia belum mandi janabah, makanya dia lalu dalam masjid, maka hukumnya tiada haram lalu dalam masjid. Seperti masuklah orang yang berjunub pada satu pintu. Saya sebut tadi ni, dia masuk satu pintu baru nama lalu. Dia masuk satu pintu dan keluar pada pintu yang lainnya. Dia masuk ke pintu lain, dia keluar pintu lain. Lalu maknanya dia tetap memasuki bangunan masjid. Dia lalu, dia masuk, dia keluar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, maka ulama meletakkan hukumnya tidak haram. Jadi ada orang tanya pula, lalu tu saja lalu kah, ataupun dia memang nak lalu dan sebagainya, ataupun ada sebab musabab? Tak timbul masalah tu. Yang pentingnya dia lalu, bukan dia duduk. Kalau dia duduk, dia berhenti, yang tu baru maksud yang kata haram tadi ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Faham bagi molek tentu, tuan-tuan. Kalau dia duduk, dia maksudnya dia masuk, kemudian dia diam, dan diam tu maksud duduk. Dia duduk, dia masuk masjid, dia duduk. Lepas tu berapa lama? Sekadar tamak ninah dari ni, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia lalu, maknanya tak kiralah sebab musabab apapun, hukumnya pada waktu itu iaitulah hukumnya tidak haram. Cuma kalau nak bahas panjang lagi perbahasan dia. Apa sebab dia lalu, kemudian lama mana dia lalu. Lalu ni dia tak duduk tapi dia berhenti. Yang tu panjang cerita lagi lah. Cuma yang ni masalah yang mungkin kalau kita tengok dalam masyarakat kita jarang berlaku lah. Cuma kita ambil tahu hukum yang telah diletakkan oleh ulama ni. Bahkan kata ulama, tak haram tu termasuk tiada makruh pula. Itu persoalan dia untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia sekadar lalu. Kalau sekadar lalu tu hukumnya dia bukan takat, iaitulah tak haram. Begitu juga iaitulah tidak makruh pula pada kaul yang asah, iaitulah sesungguhnya, iaitulah pada pendapat yang paling tepat mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi ingat, lalu dia kena tambah satu lagi, iaitulah dan pergi datang orang yang berjunub dalam masjid haram seperti diam padanya masjid. Ni apa pula pergi datang ni? Tadi lalu saja, ni lalu lalang.
Faham tak? Tadi lalu dia masuk masjid, dia masuk pintu tu, dia keluar pintu tu, dia piyah, selesai lah. Tu lalu saja. Yang tu tak haram. Tapi kalau sekiranya dia masuk, lepas tu dia keluar, dia masuk pula ni, dia keluar, tu lalu lalang. Pimai orang kata. Yang tu haram. Dia menempati sama seperti iaitulah diam dalam masjid. Pasal apa? Bila sebut lalu lalang ni saja cari pasal lah. Pimai buat apa? Awak tak ada jalan lain lah. Yang nak lalu lalang pergi dalam masjid ni. Tambah pula kalau dia sedar, kata diri dia itu berjunub. Jadi ulama letak hukum di sini, iaitulah bahawa sesungguhnya maka iaitulah pergi datang lalu lalang, tu maksud dia. Pimai pusing masuk, yang tu hukum dia sama dengan iaitulah bahawa hukumnya sama seperti orang yang maknanya duduk dalam masjid tadi ni tuan-tuan. Orang yang berjunub lah. Tapi kalau sekiranya dia lalu saja, dia masuk, lepas tu dia keluar, apa sebab-sebab tertentu ataupun tak ada sebab, maka ini disebut dalam pendapat yang asah. Pasal apa disebut qaul yang asah? Pendapat yang asah ni maksudnya nak habaq kata bila kita mengaji fiqh ni, iaitulah dia luah. Sebab itu dalam fiqh dia tak boleh terus kata yang tu salah, aku betul, tak boleh. Dia kira lagu tu. Jadi kita ambil pendapat yang paling asah mengikut mazhab kita. Maknanya kalau lalu saja tak haram, tapi kalau lalu lalang tadi hukumnya haram tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, untuk sama-sama kita ambil i'tibar. Baik lagi, dan haram pula atas orang yang berjunub membaca khutbah Jumaat. Sama khutbah Jumaat haram. Lepas tu lagi, dan sujud tilawah pun haram, dan juga sujud syukur pun haram. Sebab apa? Sujud syukur ibadat, sujud tilawah ibadat, apatah lagi khutbah Jumaat bukan memang dia ibadat, malah ia sebahagian daripada sembahyang. Tu saya buka satu kitab disebut Imam Jurjawi menyebut, banyak orang dia faham kata sembahyang Jumaat itu merupakan sembahyang iaitu maknanya yang dipendekkan. Pasal apa? Sembahyang lohor 4 rakaat. Jadi sembahyang Jumaat itu sembahyang yang dipendekkan daripada sembahyang zuhur. Banyak orang faham lagu tu. Pasal zuhur 4 rakaat, Jumaat 2 rakaat. Nak cerita apa ni? Okey, kita tunggu sah, kita jawab azan dulu tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala. Hayya 'alas salat. La haula wala. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allah. La La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ati Muhammadan Rasulullah. Muslimin muslimat rahimahullah. Jadi banyak orang faham disebut macam tu kadang-kala, iaitulah sembahyang Jumaat itu merupakan sembahyang yang dipendekkan daripada sembahyang Zuhur. Sebab sembahyang Zuhur 4 rakaat, Jumaat jadi 2 rakaat. Sebenarnya tidak. Kata ulama iaitulah sembahyang Jumaat itu pun 4 rakaat juga. Cuma 2 rakaat lagi iaitulah ditukar menjadi khutbah Jumaat itu. Pasal itu khutbah Jumaat pun elemen dengan sembahyang sekali. Tak sah khutbah, maka tak sah juga sembahyang Jumaat. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu ulama berhujah tentu. Kalau sekiranya dia sembahyang yang dipendekkan, khutbah tak ada masalah. Tak sah khutbah, tak apa? Tak. Khutbah dia ada syarat-syarat sah cukup penting. Sama macam sembahyang juga tuan-tuan. Cuma ada beza sikit saja. Sebab itu khatib dia kena ada apa? Dia kena ada wudu, hak yang berjunub tak boleh. Lepas tu tak boleh kena najis. Kena najis ni bukan nanti kira. Kalau dia contoh tengah-tengah duk khutbah, tak cicak berak, tai itu jatuh di atas sorat ataupun tank khutbah, dia duk pegang sorat tu tuan-tuan, dia terus khutbah contoh, maka terkena najis, maka hukumnya iaitulah batal khutbah. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, sampai pangkat tu sebab syarat sah khutbah pun kena suci daripada hadas najis. Dia kira lagu tu tuan-tuan. Lepas tu dia ada syarat sah lagi tu, sampai peringkat dia kena syarat utamanya muwalat. Lepas tu kena pastikan 2 khutbah tadi iaitulah jadi 2 khutbah. Apa yang membezakan bagi jadi 2 khutbah? Khatib perlu duduk. Pasal itu kalau khatib tak duduk, walaupun dia terhenti lama, tak nama 2 khutbah, dia jadi 1 khutbah. Yang ni saya ingat satu masjid pernah berlaku belah Pulau Pinang. Kita membak masjid manalah. Berlaku iaitulah khatib tak duduk. Khatib tu dia cuma berhenti, dia pusing apa tu? Iaitulah pusing ambil orang panggil apa? Iaitulah tank untuk khutbah kedua ni. Lepas tu dia terus khutbah. Ada orang sedang benda tu. Ada makmum hak sedang, ada makmum hak tak sedang. Tapi lepas tu bersembang lah. Bila bersembang ada makmum yang prihatin. Dia hantar surat pada mufti. Mufti Habak kata suruh buat pengumuman siapa sembahyang Jumaat hari itu, maka mereka wajib qada sembahyang Zuhur. Pasal tak jadi 2 khutbah. Pasal duduk tu pun penting. Sebab duduk tu yang memisahkan 2 khutbah.
Tapi ada orang tanya saya, macam mana ustaz? Boleh dah? Iaitulah kalau sekiranya iaitulah khatib tak berdiri, dia duduk. Jawab dia memang kena berdiri. Itu kaedahnya tuan-tuan. Jadi boleh khatib duduk bila tak ada syarat sah untuk berdiri, bila semua orang dalam qaryah tu tak ada kaki belakang tuan-tuan. Masa tu boleh khatib jadi duduk, tak ada masalah. Habis yang tu nak beza aku mana? Dua khutbah. Sebab dua khutbah beza tang duduk. Yang tu baru tadi beza dia tang berhenti lah, bagi lama sikit. Tu maknanya baru lagu tu. Tu kupasan yang mendalam lah. Tapi yang ni boleh sebut hukum lah. Mana ada boleh berlaku satu kampung tak ada kaki ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Contoh nak hukum kata ulama untuk kita ambil i'tibar. Tu penting tu, khutbah pun penting. Dia sebahagian daripada elemen sembahyang Jumaat. Pasal itu kena dengar khutbah. Tambah-tambah orang yang bermustautin, dia kena dengar rukun khutbah hak 5 tu tuan-tuan. Kena hak yang kena gaya hak mai semayang mustautin cukup 40. Tapi hak mai semayang ramai tu kira bermukim pun ada, musafir pun ada. Jadi hak kira cukup bilangan apa dia? Cukup bilangan 40 mustautin. Kena 3 orang lena tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Yang syok lena masa rukun tu khatib sampaikan rukun tuan-tuan. Habis. Yang tu penting tuan-tuan. Kita orang mustautin, dia kena dengar, bukan dengar semua khutbah. Lagi dia kata terlena ustaz nak buat apa nak? Pasal memang masa syok tidur yang paling syok mudah lena masa khutbah Jumaat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apa ubat dia bagi tak tahu. Siapa yang payah nak lena, insomnia, penyakit payah lena, mai dengar khutbah tuan-tuan. Derah ke mana pun dia lena. Nak bagi tuan-tuan, dia boleh lena, senang lena. Dan ada pula contoh al-tuqatib tu alhamdulillahillazi nahmaduhu. Tu dia terus begitu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak tahu dengar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan jagalah tidur habis sampai 3 hari awak ni. Tak, masa tu dia jaga. Heran sungguh tuan-tuan. Biasalah nak buat kebajikan ni memang banyak halangan dalam dan luaran. Itu biasa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi pastikan iaitulah dengar kepada orang yang bermustautin tadi rukun khutbah. Sebab itu rukun khutbah Jumaat ini sebahagian daripada keagungan. Berjunub haram. Sama juga dengan sujud tilawah. Sujud tilawah ni apa dia? Sujud yang disunatkan bila kita baca apa-apa ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang ayat sajdah. Dia ada tempat Al-Quran dia tunjuk tang mana sekali lagi penghujung ayat tadi disunatkan untuk kita sujud apa pun jadi ibadat. Maka sebab itu hukumnya dia perlu bebas daripada iaitulah dikaitkan dengan hadas dan najis. Satu lagi sujud syukur. Sujud syukur ni sujud bila tak apa, yang pentingnya untuk menzahirkan kesyukuran kita pada Allah. Satu, dia perlu bersih daripada hadas dan najis. Kalau kita ni ada sedap, tentu kita nak syukur pada Allah. Tak kira lah syukur apa pun. Kadang syukur macam-macam. Dia main bola. Tahu tak pernah boleh buh gol selama ni main bola. Tahu hari tu boleh buh gol. Terus sujud terus tuan-tuan. Sujud ni maksud letak di atas lantai kepada Allah Ta'ala. Maka di sini ulama sebut kena ada wuduk. Pasal sujud ibadat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu ada orang tanya saya, awak dia main lama dah tak pernah buah gol. Memang tak pernah buah gol, dia penjaga gol. Nak buah gol lagu mana tuan-tuan? Hari tu ya dia main striker. Selalu dia main
penjaga gol. Memang tak nak boleh buh gol lah tuan-tuan. Tapi ada juga sejarah penjaga gol dia boleh buh gol, ada, bukan tak ada. Dia sepak daripada jauh tahu masuk gol tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, itu habuanlah buat mesin-mesin nahbak yang itulah. Sebab itu disebut di sini iaitulah sujud syukur juga haram bagi orang yang berjunub. Untuk sujud syukur iaitulah kalau dia berjunub sebelum dia mandi janabah. Ingat tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi kalau kita tak sedar ataupun kita tak tahu reaksi itu dia timbul, itu lain cerita lah. Tapi kalau kita tahu, tak boleh tuan-tuan. Dia mesti dalam keadaan suci daripada hadas dan juga najis. Sebab sujud ni ibadat, dan dalam sembahyang kita pun ibadat yang rukun-rukun sembahyang ni yang paling tinggi kedudukan sekali ialah sujud. Itu disebut dalam satu hadis Nabi, iaitulah Nabi kata inna aqrabal abda ilallahi ta'ala iza sajida au kama qal. Manusia dia jadi paling dekat dengan Tuhan masa bila? Masa sujud. Nah, sembahyang kita dekat dengan Tuhan lah. Tapi jadi paling dekat masa bila? Masa sujud. Pasal itu sujud ni kalau boleh biar kita bagi kita rasa. Yang kita buat sambil lewa tuan-tuan. Sembahyang pun jangan buat sambil lewa, bagi rasa lah. Tapi paling bagi rasa patutnya masa bila? Masa sujud tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Itulah dia sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berjunub, yakni orang yang berhadas besar yang belum mandi janabah. Dan haram atas orang yang berhadas kecil. Itu apa dia pula? Orang yang berhadas kecil maksudnya dia tak ada wuduk. Bila dia tak ada wuduk, maknanya apa yang haram untuk dia lakukan. To be continued. Kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada, kalau tak ada, tak apalah. Dekat itulah dapat saya sampaikan pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyaklah kalau ada silap dan salah, ataupun kata-kata saya menyentuh mana-mana peribadi individu ataupun jamaah. Saya menyampaikan kebenaran walaupun banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kita tunda kuliah kita ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.